Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma rahamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna natakallafa ma la ya'nina وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya dapat sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan menunaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang pertama akan disoal oleh Allah di hadapannya nanti. Awwalu ma tuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang pertama akan dihitung, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solat kita. Yang mana kita laksanakan pula ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berjemaah, insya-Allah. Moga-moga solat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ada satu kata-kata ulama yang telah dinukilkan yang tempat saya petik sebelum kita mulakan perbincangan kita pada malam ini. Dia kata, la tahsudu ahadan bi ni'matin fa anta la ta'lam madza akhadha Allah minhu wa la tahzan bi musibatin fa anta la ta'lam madza sayutika Allah 'alayha. Hebat kata-kata ni. Satu pukulan yang sangat hebat. Dia kata, la tahsudu ahadan bi ni'matin. Janganlah kamu rasa cemburu dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Fa anta la ta'lam madza akhadallahu minhu. Sedangkan kamu tak tahu pun terdapat banyak nikmat-nikmat yang Allah tarik daripada dia. Kadang-kadang kita tengok orang ni kaya, buah kereta besar, cemburu dalam hati kita, kenapalah aku tak dapat kereta macam ni. Dalam terbisik hati kita. Tapi dia peringat kita, jangan kamu cemburu, sebenarnya kamu tak tahu di sebalik kereta besar dia tu banyak nikmat-nikmat yang Allah tarik daripada dia yang tanpa pengetahuan kita. Mungkin dia pakai kereta besar, tapi duit banyak, tapi semua tak boleh makan, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Kita rasa seronok nampak duit dia banyak. Tapi kita pula, wala tahzan bi musibatin. Tadi jangan cemburu dengan orang lain. Ni pula, dia tegur pula, janganlah kamu rasa duka cita dengan musibah yang menimpa kamu. Fa anta la ta'lam. Sesungguhnya kamu tak tahu madza sayu'tikallahu 'alaiha. Di sebalik musibah yang Allah beri pada kamu tu, kamu tak tahu, mungkin ada banyak perkara yang Allah akan beri pada kamu nanti. Itu yang benda yang sangat hebat. Kata-kata ulama ni pendek aja, tapi bunyi satu perkara sangat. Jangan kamu iri hati dengan kelebihan daripada orang lain, sedang kamu tak tahu banyak nikmat yang Allah tarik daripada dia, dan jangan kamu rasa kecewa dengan musibah Allah timpa kepada kita, sedangkan kamu tak tahu banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah akan beri kepada kita. Betul tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak orang lain banyak duit, kaya, pakai kereta, pakai besar-besar, tapi anak tak ada. Kita alhamdulillah, kereta biasa saja, kerja cukup-cukup makan saja, tapi kita ada anak-anak kita yang berjaya. Alhamdulillah, kita tengok orang lain kereta-kereta besar tapi tak sampai masjid, walaupun kereta kita orang tersagar zaman lama dulu, tinggal tepi jalan sekali ngasuh kereta pun orang tak nak ambil, tapi sampai ke masjid kita. Pernah tak kita bersyukur pada Allah begitu? Wallahu a'lam bissawab. Dalam ramai-ramai jemaah ini, kita semua telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam majlis taman-taman syurga, insya-Allah. Moga-moga Allah bagi istiqamah kepada kita sehingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Patut saya rasa silap. Terima kasih. Baru ni kita berhenti. Minta maaf, sepatutnya saya datang minggu lepas kelas ganti, tapi rasa macam nak demam. Jadi tak berani. Dulu dah apa, demam, kayuh lagi. Sekarang nak demam, jangan datang. Bukan menyusah kita, menyusah kat orang lain sekali.
Minggu lepas kita berhenti pada 20 hari bulan 11. Saya berhenti satu soalan yang tertinggal pada saya, iaitu soalan berkaitan dengan mufarraqah. Ada soalan jemaah saya kata saya nak cerita balik pada minggu ini. Sepatutnya kita cerita depan nanti, tak apa, sebab dia nak tahu. Perkataan mufarraqah ini bermaksud kita bercerai daripada imam disebabkan kita ada sebab-sebab yang tertentu. Yang mana pada awalnya kita solat berjemaah, yang akhirnya kita solat bersendirian, sama ada kita ikut imam tu secara fi'li perbuatan ataupun kita buat cara perbuatan kita sendiri. Sebagai contoh, kadang-kadang kita ni orang belajar, kita belajar tajwid, kita belajar Al-Quran, dan kita sedar bahawa imam di depan kita tu baca ya Allah, tak tahu mana iqlab, tak tahu mana idgham, tak tahu mana ikhfa, Fatihah salah baca, maka menjadi kewajipan ke atas kita untuk mufarraqah, bercerai daripada imam. Batal solat kita kalau kita ikut imam tersebut sedangkan kita tahu. Ataupun kita perasan di atas baju imam ada tahi cicak, orang lain semua tak perasan, kita seorang yang perasan atas baju imam sebab kita betul-betul belakang imam. Contohnya bila Ishaq, dia nampak atas belakang imam tu betul-betul ada tahi cicak. Jadi kalau dia ikut imam tersebut, batal solatnya. Jadi macam mana cara nak buat? Dia mufarraqah. Tapi dia ikut perbuatan imam tu hanya perbuatan dia tak nak mengganggu jemaah-jemaah yang lain. Tak perlu Imam Ishaq kata Assalamualaikum tadi maghrib kita batal sebab apa imam tu batal. Tak perlu. Cukup dengan dia seorang atau mana-mana jemaah yang tahu saja. Yang lain tu biarkan dia solat mengikut seperti mana biasa. Jadi wajib kena niat mufarraqah. Dia cuma ikut perbuatan imam sahaja. Maknanya macam caranya biasa saja aku niat mufarraqah. Secara automatik solat kita tu terbatal dengan imam tersebut hanya kita ikut perbuatan sahaja. Ada satu ketika pula ada orang nak terkencing. Sedangkan dia duduk rakaat akhir dah. Tak tahan sangat dah. Kalau imam tu dia baca panjang lagi tahiyat dia, confirm kita akan terkencing dekat masjid tu. Jadi kita pun nampak lama lagi baca tahiyat, kita pun niat mufarraqah. Aku mufarraqah dengan imam, secara automatik dia boleh bagi salam sendiri. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak batal solatnya. Maka dapat pahala jemaah hak sebelum tu saja, hak lepas tu tak dapat dah. Kena ingat mufarraqah ini hanya boleh dibuat untuk solat sembahyang jemaah biasa, tak ada masalah. Tapi Jumaat tak boleh. Kalau kita mufarraqah dengan imam solat Jumaat, maka wajib ditukarkan dia kepada solat Zuhur. Nanti kita cerita detail berkaitan dengan ini apabila kita masuk dengan bab solat berjemaah. Sebab mufarraqah ni jangan main-main dengan dia. Kalau kita kata pak masuk dalam kepala kita, aku nak testing ilmu mufarraqah. Kita masuk dalam kepala kita, pak, secara automatik solat kita terbatal dengan imam tersebut. Melainkan was-was setan mari, malam tadi ustaz aja bab mufarraqah. Pak dia masuk dalam kepala kita tanpa kita minta mufarraqah dengan redha kita, maka dia tidak jadi masalah, tak apa. Melainkan kita niat mufarraqah, aku niat mufarraqah dengan redha, aku nak main je, nak tarik balik tak boleh. Mufarraqah ni macam cerai. Nak dah lepas tak boleh nak tarik balik walaupun dengan niat nak bergurau, tak boleh. Wallahu alam bissawab. Alam ni kita masuk kepada rukun yang kedua, iaitu berkaitan dengan takbir. Saya rasa speaker macam bunyi pecah sikit lah. Kalau jelas tak suara? Bunyi pecah sebab saya dengar sebelah ni, belakang tak dengar. Rukun at-takbir. Yang pertama kita bincang rukun sembahyang iaitu niat, yang mana menjadi satu perkara yang asas yang wajib, yang mana sekiranya khalal ataupun batal pada niat kita, cacat pada niat kita, maka batallah solat kita. Sebab niat ni memang satu yang utama. Yang kedua, takbir iaitu takbiratul ihram. Yang dimaksud dengan takbir di sini bukannya angkat tangan. Yang dimaksud dengan takbir di sini ialah lafaz Allahu Akbar. Kalau seseorang itu dia sembahyang, dia tak angkat pun tangan, dia lafaz Allahu Akbar saja tanpa mengangkat tangan, tak apa, sah solatnya. Sebab angkat tangan itu sunat. Yang menjadi wajibnya adalah lafaz Allahu Akbar itu. Al-muradu bihi takbiratul al-ihram. Yang dimaksud di sini adalah takbiratul ihram. Wa summiyat bidzalik, kita namakan dia dengan takbiratul ihram li'annahu yuhrimu biha 'alal musalli, yang mana diharamkan ke atas orang yang sembahyang maka halalan lahu qablaha, yang mana halal pada sebelum sembahyang tadi, min mufsadatis solati, kerana dia boleh merosakkan solat kita. Kal akli, seperti makan, wasyarab, minum, wal kalam, bercakap dan lain-lain. Mana sebab apa kita sebut takbiratul ihram? Maksudnya perbuatan itu pada asalnya ia adalah boleh kita buat. Tapi apabila kita takbir itu,
maka semua perbuatan yang dibolehkan sebelum tadi diharamkan dibuat ketika itu. Makan kita boleh, tapi bila sembahyang akad takbir cara otomatik dah tak boleh makan, tak boleh cakap dan sebagainya. Sebab itulah kita namakan dia sebagai takbiratul ihram, makna diharamkan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada kaitan dengan solat sehinggalah kita bagi salam. At-takbiratul ihram fardun min furudis solat. Kita maklum bahawa takbiratul ihram ini merupakan salah satu daripada fardu-fardu solat, iaitu yang 13 tadi. Wa ruknu min arkanis solah, dan dia juga rukun daripada rukun sembahyang. Wala tasihhu illa biha, yang mana solat kita tidak sah melainkan kita kena lakukan perbuatan tersebut. Falau tarakahal imam, sekiranya imam meninggalkan takbiratul ihram, awil ma'mum sahwa, atau makmum atau imam atau makmum sama ada dia tinggalkan sahwa secara lupa, au amada, atau lebih-lebih lagi dengan secara sengaja, lam tanakid solatuhu, maka sembahyangnya secara otomatik batal solatnya. Pentingnya takbiratul ihram ini, sebagaimana yang telah riwayatkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, miftahus solah al-wudu, kuncinya solat itu adalah wudu. Dia kata wa tahrimu wa takbir, dan mana-mana perbuatan yang akan diharamkan disebabkan takbir dia, wa tahliluha at-taslim, dan mana-mana yang diharamkan tadi maka halalnya apabila orang itu selesai melaksanakan salam. Makan tak boleh, apabila takbir Allahu akbar makan dah tak boleh. Tapi bila makan tu setakat mana tak boleh, sehinggalah seseorang itu selesai memberi salam secara sempurnanya. Walima rawa Abu Hurairah wa Rafa'ah ibn Rafi', begitu juga dalam sebuah hadis yang telah diwayatkan oleh Abu Hurairah, begitu juga Rafa'ah bin Rafi' mengatakan dalam hadis berkaitan dengan kesukaran apabila melakukan solat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, apabila seorang itu dalam keadaan sukar nak sembahyang, sakit macam mana sekalipun, idza qamta ila salati fakabbir, mesti juga dimulakan dengan takbir. Dia kata, "Tsumma qara'a ma tayassara ma'aka minal Qur'an", dan bacalah ayat-ayat Al-Quran yang telah difardukan di atas kamu, "Tsumma rka' hatta tatma'anna raki'a", dan ketika itu kamu rukuklah dengan rukuk yang sempurna, "Tsumma rfa' hatta ta'tadil qa'imah", dan bangunlah sehingga dengan sempurna dalam i'tidal, "Tsumma sujud hatta tatma'anna sajida", maka sujudlah dengan sujud yang sempurna dengan tenang dengan tamakninah, "Tsumma rfa' hatta tatma'anna jalisa", dan duduklah di antara sujud dengan sempurna dengan tamakninah, "Tsumma sujud hatta tatma'anna sajida", dan hendaklah kamu sujud dengan tamakninah, "Tsumma rfa' hatta tastawi qa'imah", maka hendaklah kamu bangkit kemudian dengan sempurna, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliyah", begitulah cara kamu lakukan sedemikian seluruhnya. Jadi dalam hadis ini banyak menyebut tentang tamakninah. Maknanya kita rukuk dengan tamakninah, dengan i'tidal dengan tamakninah, dengan sujud dengan tamakninah, dengan duduk di antara sujud juga kena ada tamakninah. Apa yang dimaksud dengan tamakninah ini? Bagaimana kita nak mengukur? Tamakninah ni kita duduk dengan dalam keadaan tenang, rukuk dengan sempurna dan tenang, sujud dengan sempurna dan tenang. Bagaimana kita nak ukur tenang tersebut? Maka dalam kitab fiqh kata, maka hendaklah ia dengan sekadar subhanallah sekali. Maknanya kalau kita dah mana rukuk subhanallah, ataupun dengan kita baca subhanallahi a'la subhanallahi azim tu sekali, maka dia sudah dianggap sebagai tamakninah. Maka lebih afdalnya hendaklah dia kena baca sebanyak 3 kali rukuk, sujud dan sebagainya. Okey, sebab itulah apabila seseorang itu dalam solat jemaah, misal kata, bilakah seseorang itu waktu terakhir dianggap mendapat rakaat? Makna contohnya kita mari ke masjid, tiba-tiba imam dah rukuk, Jadi bagaimana kita nak pastikan kita dapat rakaat dengan imam tersebut? Pertama, hendaklah kita berada dalam keadaan qiyam, dalam keadaan tamakninah. Allahu akbar, kena ada. Sebab kalau kita nak ukur, bacalah hati kita subhanallah. Dan kita mesti wajib untuk dapat rakaat tersebut, kita sempat rukuk dengan imam sekadar subhanallah sekali, sebab nak ukur dari segi tamakninah kita. Jadi kalau kita rukuk, kita baca subhanallah tu sekali atau subhanallah azim sekali, baru imam bangkit,
maka dapatlah rakaat tersebut. Kalau kita baru baca atau subhana, imam dah bangkit, maka rakaat tersebut dianggap sebagai tidak dapat. Itu yang dimaksud dengan tamakninah. Ini penting tuan-tuan. Di sini disebut kita, Nabi kata maknanya antara tempat-tempat yang mana disebut dalam antara yang paling besar, fakabbir. Kita dah bincang sebelum ni, saya pernah sebut sebelum ni, takbiratul ihram ini adalah yang fardunya Allahu Akbar. Tapi yang angkat tangan tu adalah perkara yang sunat. Jadi di dalam solat kita, berapa tempat ulama bersepakat mengenai angkat tangan? Berapa tempat? Yang ni sunat, tapi sunat pun kesepakatan para ulama mengenai angkat tangan hanya 3 tempat sahaja dalam solat kita. Yang pertama, jelas hadis ni sebut, dia kata fakabbir farfa' yadak, maknanya apabila kamu takbiratul ihram, maka elok kamu angkat tangan kamu, Allahu Akbar, sekali. Terus tempat, terus sepakat semua mazhab, semua 4 mazhab sepakat. Yang kedua, ketika kita daripada qiyam, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, 2. Yang ketiga, sami Allahu liman hamidah, angkat sekali, 3. Tempat-tempat lain kita bangkit daripada sujud nak naik ke atas, kita angkat tangan, itu semua ulama berselisih. Hatta di dalam mazhab Syafi'i sendiri pun berselisih dalam soal itu. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan akan tengok, sebab apa saya suka bagi contoh Mekah, sebab tuan-tuan boleh tengok macam-macam ragam, macam cara orang solat. Kadang-kadang nak duduk di antara 2 sujud pun dia angkat tangan. Contohnya, mana yang ada dia sujud daripada qiyam atau dia pergi sujud. Dia bangkit nak pergi ke duduk antara sujud, dia angkat tangan. Pak Allah. Dan nak duduk daripada duduk antara sujud, nak sujud balik pun dia angkat tangan. Itu juga ada pandangan ulama. Tapi tempat-tempat tersebut tidak disepakati oleh para ulama, melainkan 3 tempat yang sebut tadi. Pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika rukuk, yang ketiga ketika i'tidal. 3 tempat tu. Kalau boleh, ketiga-tiga tempat tu janganlah kita tinggal untuk angkat tangan walaupun ia perkara yang sunat. Okay, wallahu a'lam bis-shawab. Fi hadzal walam yadhkur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa al-furud khassah. Dan semua perkara yang Nabi sebut ni, yang rukuk, i'tidal, takbir, Nabi tak akan sebut perkara tersebut kalau benda tersebut tidak dianggap sebagai wajib ataupun fardu. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita bagi sikit lagi. Saya tak buka lagi soalan. Yata'ayyana 'alal qadiri an yantiqa bi lafzil Allahu akbar. Maka bagi orang yang mampu untuk lafaz, maka hendaklah dia lafaz Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadkhulu bihi ila shalah. Dia kata kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali dia masuk solat, ra'aitun Nabi sallallahu iftatahat takbir as-salah. Confirm Nabi akan lafaz Allahu Akbar. Begitu juga hadis Umar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbara. Maka Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar pernah mengatakan bahawa aku lihat setiap kali Rasulullah dia nak solat, maka ketika dia berdiri dalam keadaan lurus kedudukannya, kemudian dia angkat tangannya sehingga dadanya tertonjol di bahagian hadapan begini. Maknanya kata hatta hazwa mankibai thumma kabbara, yang mana tangannya berada di antara pertengahan telinga dan juga di kawasan bahu dia. Nanti saya tunjuk nanti. Wala tadurru ziyadah ala la tamna ismu kal Allahul akbar. Maknanya kita maklum lafaz kita Allahu akbar. Jangan cuba buat akbar Allah, tak boleh. Jangan kata azimu Allah. Boleh tak ustaz? Kita tukar azimu akbar. Kan azim kan nama Allah. Ar-Rahmanur Rahim Malikul Qudus Salam. Kita buat Al-Qudus Akbar. Boleh ke? Tak boleh. Walau itu pun nama Allah, tetapi dalam bab solat tidak boleh diganti kalimah Allah itu dengan kalimah yang lain. Wajib disebut Allah, tidak boleh disebut perkataan lain. Walaupun Ar-Rahman Ar-Rahim juga nama Allah, tak boleh. Dia kata boleh setakat nak tambah sikit Allahul Akbar, tambah halilah akbar budak apa. Itu kita biasa sebut dalam kitab-kitab fiqh. Begitu juga Allahul Jalilul Akbar. Ni saya sebut je, jangan buat. Ni tahu je, jangan lepas ni dah tahu ni kita buat Allahul Jalilul Akbar. Taubat. Kalau Pak Imam buat begitu, pakat balik belakang. Boleh tak ustaz? Boleh, tak salah. Tapi benda-benda yang menimbul gharib, menimbul pelik ni, tak payahlah buat. Tak payah buat.
Buat yang biasa. Tapi kena tahu. Takut-takut kita mudah menghukumkan orang. Dengar Pak Imam tu baca Allahul Akbar. Ni tak mana pula mari alif lam tu. Nak aku belajar ni Allahu Akbar. Tu alif tak ada alif lam. Bisinglah kata imam di masjid di estate ni batal sembahyang. Nah, imam tu belajar. Hak tak belajarnya, hak sebarkan berita tadi. Tapi kalau boleh, walaupun benda tu boleh, tapi kalau boleh jangan buatlah. Sebab yang benda ni akan menimbulkan fitnah. Menyebabkan benda-benda yang tak seronok ni. Sama jugalah. Walaupun kita belajar macam mana sekalipun, hebat macam sekalipun, kita kena faham situasi tersebut. Belajar dekat Jordan, belajar kat Madinah, belajar kat Mesir, mentang-mentang kita belajar 4 mazhab, balik mari sini, subuh tak nak baca kunut. Tak payah. Jangan buat benda yang pelik-pelik. Itu pandangan ulama, tengok kat imam. Sebab itulah, apabila seseorang itu nak menjadi imam, dia kena tahu suasana tempat tersebut. Kena tengok bagaimana cara dia, amalan dia, selagi mana tidak mukhalafah, tak berlawan dengan syarak, kita ikut. Sebab itulah kita fiqh utamakan orang yang tempatan terlebih dahulu jadi imam. Sebab apa? Sebab dia tahu jemaah ni belakang siapa, hak mana sakit lutut, mana cepat orang jenak terkencing. Kan macam-macam orang tu mari masjid ni banyakkannya semua orang menjadi orang yang pencin. Kalau pencin penyakit pun mari. Tak boleh berdiri lama, baca qul huwallahu pun marah. Lama sangat, dah surah apa nak baca. Jadi kadang-kadang banyak. Jadi orang tempatan dia tahu. Ni orang ni gini, orang ni gini, orang ni begini, orang ni begini. Jadi maknanya tak payah buat hak pelik-pelik. Mari tempat orang, kita tanya bagaimana budaya cara tempat tersebut. Selain daripada itu, syarat-syarat untuk takbiratul ihram ni ada berapa banyak syarat di sini? Ada 7 syaratnya. Yang pertama, yajibu an yukabbira qa'iman haitsu yalzimul qiyam bi dhahiril hadis as-sabiq fil masih as-salati. Mana hendaklah dia berdiri dalam takbir dalam keadaan berdiri. Sebagaimana hadis yang sebelum ni. Hatta orang yang sembahyang sambil duduk sekalipun, kena tanya diri dia. Tak boleh ke dia berdiri masa angkat takbir? Ni sembahyang wajib ni. Ni sembahyang sunat tak ada masalah. Tuan-tuan nak sembahyang sambil duduk tak ada masalah. Sebab pahala dah banyak dah. Nak duduk pula. Ada apa silakan. Jadi kalau jenis tak pahala tak banyak nak berdiri. Contohnya ada sembahyang tahkusi. Sembahyang tahkusi, kena tanya diri dia. Menjadi kesukaran ke bagi dia yang sakit tadi untuk angkat takbir sambil berdiri? Sekiranya menjadi kesukaran, takut dia bangun nak duduk pula terhempat dan sebagainya, tak apalah angkat takbir sambil duduk. Tetapi kalau dia boleh buat berdiri, wajib dia kena buat berdiri, kemudian itulah barulah dia duduk berdasarkan kepada hadis tadi. Ini saya pesan. Kalau takbir kan dia terpaksa berpegang. Ni berpegang begini. Nak angkat takbir semata pegang. Nak angkat takbir ni tangan sini pegang ke dinding satu, kursi satu. Nak angkat takbir, maka wajib ke atas dirinya buat sambil berdiri, lepas duduklah balik. Tak ada masalah. Yang pentingnya takbiratul ihram tu kena buat sambil berdiri. Falau nataqa bit takbir asna al-qiyam ila as-salah lam tasih. Bila kita kena takbir tersebut, Allahu Akbar tu, kita syarat dia kata mestilah seseorang itu betul-betul dalam keadaan qiyam. Maknanya bukan duduk tengah-tengah qiyam tak berdiri tak habis lagi. Banyak kita buat, kita tengok masa solat tarawih, ramai orang buat. Kan dia nak kejar imam, imam posye, orang belakang ni masih lama. Kan? Jadi kadang-kadang dia angkat takbir, dia cepat, dia bangun tu tak sempat habis. Yang tu ramai yang kita tengok orang buat begitu. Batal solatnya. Mesti dia kadang-kadang sempurna betul-betul, barulah dia boleh angkat takbir. Lepas tu pula, kama la tasih idza kabbara asna ar-ruku' in kana masbuqan. Ini juga dia tegur. Kadang-kadang orang nak kejar, orang masbuk nak kejar dapat rakaat tersebut, dia angkat takbir tu sambil rukuk, Pak. Juga batal. Ini juga ramai. Ya, imam dah rukuk tu, dia terus angkat takbir, begini angkat takbir. Ramai. Kita tengok orang yang nak kejar, apa nama ni imam, disebabkan masbuk nak dapat rakaat tersebut, batal solatnya. Sebab takbir wajib dibuat ketika betul-betul dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar tu dalam hati kita tu, maknanya boleh kira subhanallah sekali. Berqiyam subhanallah sekali tu, baru rukuk subhanallah sekali. Sempat subhanallah sekali dengan imam tersebut, maka dapatlah rakaat kita. Dan tidak tak dapat. Siapa suruh mari lambat? Kan?
Wa yajibu an taqa'al takbir ihram bi jami' hurufiha fi hal qiyami. Wajib disebut secara jelas maknanya apa semasa berdirinya. Yang kedua, yantiqa bit takbir hal istiqbal kiblah. Ni nombor dua, banyak juga orang buat salah. Sebabnya kita dah terbiasa dengan lafaz Allahu Akbar, maka kita pun kadang-kadang lisan kita tak lafaz pun. Yang lafaz ni hati kita. Sebab kita dah biasa. Nah, jadi itu juga kita wajib kena gerakkan lidah kita tu dengan lafaz Allahu Akbar. Kita kena sedar secara sedar melafaz Allahu Akbar. Sebabnya lafaz Allahu Akbar ni salah satu dari lafaz qauli. Rukun qauli, fi'li dan juga hukum qalbi. Hukum qalbi niat je. Hukum qauli lafaz Allahu Akbar. Fatihah, lepas tu tahiyat akhir, lepas tu baca selawat ke atas Nabi dan juga salam. Ada 5 rukun qauli. Apabila sebut rukun qauli, wajib dilafaz dengan lidah secara lisan. Tapi ada orang dulu-dulu, ustaz-ustaz dulu sebut biar kita dengar kat telinga kita. Bukan, tak betul begitu. Dia bukan nak memudahkan kita faham. Kalau orang pekak, dan lafaz Allahu Akbar lebih kuat dia daripada imam. Maknanya maksud dia kita lafaz Allahu Akbar ni secara sedar. Kita sedar bahawa lidah kita sedang melafaz, bukannya hati kita. Ini perkara yang perlu kita ingatkan. Dan ingat ada 5. Pertama, lafaz Allahu Akbar. Yang kedua, Fatihah. Yang ketiga, tahiyat akhir. Yang keempat, selawat masa tahiyat akhir tu. Yang kelima, ketika Assalamualaikum. 5 ni wajib dilafaz dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi at-tahiyyatul. Kalau tahiyat awal tu tak apa lagi. Sebab dia sunat. Tapi tahiyat akhir dia wajib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak, habis dah tahiyat akhir. Selawat kat mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu selawat. Itu juga wajib dilafaz dengan lidah. Lepas tu kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim tu tuan baca dalam hati kau, baca dengan mulut ke lidah kau, maka tu dah dapat pahala dah. Sebab benda tu perkara yang sunat. Tapi yang lain tak boleh. Termasuklah takbir Allahu Akbar dan lafaz dia dengan jelas dan mestilah akad takbir ketika menghadap kiblat. Allahu Akbar. An yakuna at-takbir bil lughat al-arabiyyah fa inna kabbara bil farisiyyah mathalan wa huwa yuhsinu al-arabiyyah lam yajuz lahu liqul sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Tak boleh lepas Allahu Akbar melainkan dengan menggunakan bahasa Arab. Jangan cuba nak lepaskan bahasa Jawa ke, nak lepas bahasa Inggeris ke, untuk dia UK lama, nak lepaskan bahasa yang tak boleh. Tak boleh. Sebab Nabi sebut dah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Mu solat sebagaimana mu tengok aku solat macam mana. Ada aku lepas dengan bahasa lain? Tak ada. Sebab Nabi ni terkenal dengan orang yang bercakap dengan bahasa fusahah, yang betul-betul bahasa fusahah. Setiap kata-kata Nabi, tengok hadis dah cukup dah. Butiran kata-kata Nabi tu penuh dengan bahasa-bahasa yang indah. Sebab bahasa Arab ni tuan-tuan, dia macam bahasa Melayu lah. Kalau orang putih, dia belajar bahasa Malaysia, duduk kat UK, sebelum mari Malaysia, dia kata, nak mari Malaysia ni, nak belajar kat Malaysia. Duduk khusus kat negara putih, orang putih ni, belajarlah satu-satu, saya, awak, kamu. Dia mari ke Kuala Lumpur, tak ada masalah. Jumpa dengan bilik Ishak, tak ada masalah. Tapi cuba pergi Kelantan. Gila orang putih tu. Dia ada logat sendiri. Sama dengan bahasa Arab. Orang Arab ni kalau tuan pergi ke Saudi, pergi ke Jordan, pergi ke Mesir, pergi ke Sudan, masing-masing ada logat dia. Jadi kita terpaksalah kena faham betul-betul, tengok gok mulut dia nak apa. Kadang-kadang faham secara umum je, tapi tak faham secara detail pun. Kalau pergi ke Saudi lagu teruk, Mesir lagu teruk, bahasa Arab dia tu macam jauh sangat, macam seolah-olah bahasa Melayu pergi kat Sarawak. Jauh bahasa dia. Kalau Kedah, Kelantan tu bunyi juga sikit-sikit. Fa in lam yahsinu arabiyyah wajaba alaihi an yata'allama in ittasa'al waqtu. Dia kata sekiranya dia tak bahasa Arab dia tak pandai, maka hendaklah dia belajar sekiranya masih ada waktu. Wa qadara alaihi dzalik fa illam yata'allam wa kabbara bi lisan batalat salati. Kalau dia tak belajar sedangkan dia mampu, maka batal solatnya. Wa illam yahsin al-arabiyyah, sekiranya bahasa Arab dia tak boleh, mama dia ni bebal lah bahasa Arab, dia kata mama lidah dia tak boleh nak sebut Allahu Akbar, tak boleh. Allah yang boleh sebut. Allah bunyi pelik dan bunyi sumbang. Maka dia kata wadaqal waktu, dan dia tidak ada orang yang boleh belajar dan untuk benda ni dan masa bersuntuk kabbara bilisani wa lughatihi, dia boleh lafaz dengan mana-mana bahasa dan juga dengan menggunakan lisan, tak ada masalah. Boleh. Maknanya begitulah Islam ni, dia suruh buat yang terbaik. Kalau tak boleh buat, maka boleh dia boleh buat dengan mana-mana bahasa dia boleh buat.
Ayyasma'a nafsahu idza kana sahih as-sam'. Saya sebut dah. Maknanya syarat yang lain ketika takbir wajib didengari oleh dia sekiranya telinga yang normal. Dia sebut telinga yang normal. Wala arada indahu min lughati ghairihi fa in kana bilisani khabal fas au kharas. Sekiranya dia ni telinga yang dah maklum, dia tahu dah telinga dia tak apa nak dengar, memadailah dia menggerak-gerakkan lidahnya. Maknanya dia tahu dia sedang melafazkan perkataan tersebut. Sebab itulah dalam hadis Rasulullah sebut, idza amartukum bi amrin fa'tu bihi mastata'tum. Mana sekiranya kamu diperintah melakukan satu perkara, maka lakulah sekadar mana yang kamu mampu. Wallahu a'lam bissawab. Soalan. Ada soalan tak? Pakai mic. Ustaz, masa takbir sebut Allah boleh dengar, tapi bar dia sebut dalam hati, tak dengar dalam telinga. Macam mana? Okey. Sekiranya telinga dia telinga yang normal, lafaz clear, akbar tak clear, batal solat dia. Maknanya mesti dia kena Allahu Akbar tu, dia tak boleh pisah dua-dua tu. Mesti kena sekali. Cuma kalau kata Allahu Akbar tu volume dia 6 contoh, saya kata kan, Akbar tu volume dia 4. Dua-dua terdengar. Tu tak ada masalah. Yang tak bolehnya, kebanyakan betul Haji sebut, jelas Allah, kata Akbar hilang ke mana tadi? Akbar tak bunyi, hilang dah. Kadang-kadang ada juga orang gitu, kan? Maka batal solat dia. Itu bagi telinga yang normal, telinga yang kita okey. Tapi kalau telinga tak normal, maka tak jadi masalah. Ia setakat mana dia bergerakkan lidahnya. Sebab memang betul, kalau dia sebut bunyi jelas, Allah, hilang, Akbar hilang. Ke mana tu? Akbar tak dengar dah. Itu perkara yang perlu diambil perhatian. Ada soalan lain tadi? Saya mana kipas ni punya kuat kan. Saya tak berapa nak dengar dia punya suara je lah. Tak apa, jangan segan. Kadang-kadang suruh repeat soalan tu, segan tanya. Tak apa, repeat. Kadang-kadang tak jelas. Dia punya gemar dia kuat. Okey, soalannya ialah apa pandangan Ustaz dengan orang yang dia memang sengaja suka tak angkat sekali takbir dengan imam. Kiranya dia kalau dah nak rukuk tu baru dia cepat-cepat angkat takbir. Okey. Jazakallah. Terima kasih yang bertanya. Tempat-tempat lain kita boleh lakukan serentak dengan imam tapi hukumnya makruh. Tempat-tempat lain rukun 13 tu kita boleh laku dengan imam dengan serentak tapi makruh melainkan dua tempat. Dua tempat ni jangan serentak. Tempat lain tak apa. Rukuk serentak dengan imam tak apa. Imam baca Fatihah serentak, kita baca Fatihah juga boleh. Hukumnya makruh. Tapi boleh sah salat kita. Tapi jangan dua tempat ni. Dua tempat ni kalau kita mendahului imam atau serentak dengan imam, batal solat kita. Pertama, takbiratin Allahu Akbar tak boleh. Yang kedua, salam yang pertama juga tak boleh, dua tempat. Tempat lain tak apa. Maknanya imam serentak dengan imam angkat takbir tu, Allah kata apa? Sekali dengan imam. 100% sama dengan imam. Selevel dengan imam. Maka batal solat kita. Sama juga imam bagi salam pertama, kita serentak imam salam, tak boleh. Tapi kalau imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, itu perkara sunat. Segerakan imam, tak ada masalah. Tapi kalau kita serentak, contoh imam Allah, sesadah Akbar tu kita angkat Allah. Tak boleh juga. Kena pastikan imam kena selesai dulu. Allahu Akbar, baru boleh kita angkat. Tidak batal solat kita. Bagus soalan tu. Saya suka soalan tu. Sebab ramai juga orang buat macam tu. Okey lagi. Okey, minyak wangi. Assalamualaikum Ustaz. Okey, saya nak tanya bukan dengan takbir atau ihram. Yang mana wajib untuk kita dirikan untuk angkat takbir dalam keadaan ruksah. Contoh dalam kapal. Saya tak dengar. Cuba buka ayat. Contoh dalam kapal. Okey, masa kita nak angkat takbir, kita kena dirikan, itu yang patutnya kan. Tapi dalam keadaan ruksah, macam tempat duduk kru dia flip kan. Kalau kita duduk je, kita tak payah berdiri boleh tak? Maknanya ketika kata takbir tadi. Untuk takbir nama. Untuk seperti ia tegaskan tadi, untuk takbir atau ihram ni, kalau yang mampu berdiri kena buat juga sampai berdiri. Tapi kalau dia terpaksa kena pimpin untuk akan takbir, tak payah.
Tak perlu, tak perlu. Betul yang tu, soalan tu. Maksudnya dia duduk dalam kapal terbang. Dalam keadaan ruksah, dalam kapal terbang. Dalam flight Ustaz. Saya dekat. Dia kata-kata gemar kan? Saya tak jelas suara dia. Kita sebut tadi, lagu-lagu mana pun dia kena berdiri juga untuk orang yang boleh berdiri. Nah, tetapi kalau dia sakit, tak boleh nak berdiri, terpaksa kena pimpin, maka tak payahlah kita pimpin untuk kata takbir. Begitu juga kalau kita duduk atas seat, kita nak semayang atas kapal terbang, maka kalaulah boleh bangun, ingat kawan ni suruh berhenti dah tadi. Tak esok lagi. Kalaulah kapal terbang, kalau dia boleh bangun, hatta kapal terbang sekali, kalau dia boleh bangun dan tidak jadi masalah untuk dia, misalnya kata kapal terbang tak nak kata stable, melainkan kapal terbang lalu awan dia minta supaya kembali tempat duduk dan pakai tali pinggang masing-masing. Contoh ada juga kadang-kadang kan. Jadi ketika tak ada masalah. Tapi kalau dia boleh bangun, tak jadi masalah untuk tak mengganggu jemaah lain dan kursi orang lain. Kadang-kadang tengok malam orang tidur, kursi tak terbalik, kalau kita nak bangun tak ada masalah, wajib dia kena bangun angkat takbir. Itu yang kita pegang dalam mazhab Syafi'i begitu. Boleh lah? Soalan tu lah. Okey. Lagi? Takbir peralihan daripada Okay, takbir intiqalat. Jadi tadi Ustaz kata ada 3 kan, dan ada yang pendapat mengatakan rakaat ketiga tu boleh kita takbir, yang rakaat lain tu tak ada kan. Jazakallah. Saya sebut tadi, jangan silap faham lah. Lafaz Allahu Akbar tu tak ada masalah. Lepas tu kena kita cerita tu, ulama sebut 3 tu, isu angkat tangan. Lafaz kita duduk di antara sujud tu, Allahu Akbar nak sujud, Allahu Akbar tu tak ada masalah. Hak isu tadi nak angkat tangan tadi. Angkat tangan saya sebut 3. Hak ni 3 sepakat. Sepakat. 4 mazhab, 3 tempat ni memang angkat tangan. Takbir ihram, nak pergi pada rukuk, nak pergi pada i'tidal. Dan ulama yang kata nak daripada sujud nak bangkit pergi pada rakaat yang berikutnya kan, nak tambah berikut tu, hak tu ulama khilaf. Ada ulama kata yes, ada ulama kata no. Jadi kita buat tak ada masalah, buat macam biasa. Semua saya sebut dia untuk makluman. Untuk 3 tempat sepakat, hak lain tu adalah berselisih. Bukan kata tak boleh buat. Semua saya cerita, ada ulama kata buat, ada ulama kata tak. Kalau kita nak buat silakan. Saya pun buat, bangkit tu saya angkat tangan. Cuma saya sebut 3 tu tempat yang saya sepakat tidak kan. Ini soalan. Adakah muslimat pun perlu lafaz dengan jelas atau gerakkan lidah tanpa keluarkan suara melaksana? Sama kak? Sama. Baik lelaki, baik perempuan sama je. Lafaz qauli tu wajib dilafaz. Allahu Akbar. Tapi bukan suruh memekik. So lafaz Allahu Akbar. Ini soalan. Betul kan? Daripada Puan Nur Hidayah. Okey, adakah muslimat pun perlu lafaz dengan jelas atau gerakkan lidah tanpa keluarkan suara melaksanakan rukun qauli? 100%. Baik lelaki, baik perempuan, bendanya adalah sama. Okey. Lagi? Tapi sikit lagi lah. Boleh? Betul soalan tadi ya? Okay. An taqtarina an-niyat bit-takbiri li anna at-takbira awwalu furida min awwalu fardu min furudis salati fayibu an takuna niyyah muqarranah lahu. Maka tak nafikan dah bahawa niat dengan takbiratul ihram ia dua adik-beradik ni pakai aur dengan tebing lah kita kata, tidak boleh pisah. Mesti kena buat serentak dua-dua tu. Cuma angkat tangan sahaja jadi isu yang berselisih di kalangan ulama. Nah, maksudnya Allahu Akbar tu di dalam al-a dengan bar tu, di dalam itulah kena ada kosak, ta'rud, ta'yin. Kita sebut dulu. Sahaja aku semayang fardu, maghrib, isyak, subuh. Kena ada di antara Allahu Akbar. 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala tu lepas tu. Selepas tu. Bukannya masa Allahu Akbar tu. Itu yang ramai silap faham. Sebab dia anggap mesti sahaja aku semayang fardu, maghrib, 3 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah Ta'ala tu, mesti kena ada Allah hingga keempat. Sebab tu yang ramai angkat takbir sampai 14 kali tu. Sesak nampak sebab nak masuk belaka. Itu tak betul, tak betul. Hatta solat Jumaat sekalipun. Allah ni, Akbar ni, sahaja aku sembahyang fardu maghrib. 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
Nah, 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Taala. Jadi imam kau sebagai lepas tu. Itu yang bezanya. Nah, dia kata at-tartib falau qaddama sifah, dia kata dia sebut di sini, dia kata at-tartib falau qaddama sifah lam ta'akidu li'anna Allahu kull syai' anta ya. Kita dah bincang tadi al-muwalah falau sakata bainahuma ziyadah ala tanafus lam ta'akidu. Mesti kena muwalah, tak boleh berhenti. Mesti kata Allah Akbar, batal. Nah, batal. Dia kata tanafus, lebih-lebih lagi tarik nafas. Apa keperluan kita berhenti? Allah Akbar. Tak ada. Yang sepatutnya Allahu Akbar terus. Itu yang betul. Allah panjang sikit tak apa. Tak ada masalah. Yang tak bolehnya berhenti di antara Allah Akbar nak sama balik. Dia tak boleh. Dia kata wa kadza fasala bainahuma bi syai'in katsir wa in kana min na'ud, dia kata fala tanakid. Kalau boleh, dia kata janganlah kamu akad takbir itu lama sangat. Maksudnya apa? Allahu Akbar. Dia buat macam Allah dolin buat dia. Nah, sebab penyakit tu, sebab apa dia tegang di sini? Sebab penyakit tersebut boleh mendatangkan penyakit was-was. Nah, sebab tu imam khususnya jangan imam tu mesti sebab suara dia kuat. Jangan meragukan jemaah yang di belakang dengan memanjangkan terlampau perkataan Allahu Akbar. Kalau boleh cara biasa je. Allahu Akbar cukup. Tak perlu Allahu Akbar. Itu salah. Menyebabkan meragu-ragukan jemaah di belakang. Okey, selesai. Cuma saya nak sebut di sini, saya kata perkataan Allahu Akbar tu sepakat 3 tempat. Macam Haji tanya tadi, 3 tempat sepakat para ulama. Pertama ketika angkat tangan ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika rukuk, ketika i'tidal, dan tempat-tempat lain tu ada ulama kata suruh buat, ada ulama kata tak payah buat. Ini nak buat macam biasa, tak ada masalah, silakan. Tak salah. Saya kata ulama sepakat aja. Cuma saya dah ulang banyak kali pada tuan-tuan, cuma berbeza pada ulama mengenai angkat tangan tu. Okey, saya dah sebut, saya ulang balik tak apa. Selain daripada saya buat salah belaka, orang kata. 3 bentuk, 3 gaya. Sebenarnya 3 ni berdasarkan pada hadis yang sahih. 3 betul. Selesai masalah. Kalau tuan-tuan nak angkat dulu pun, nak ambil aurah dulu, usolli fardhu maghrib sana. Tak, letak sini. Allah, tak ada masalah, silakan. Juga berdasarkan pada hadis Abu Hurairah. Ada setengah pula dia sentak Allahu Akbar. Berdasarkan Abdullah Ibn Mas'ud. Nak setengah angkat tangan juga, ya Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar, bang. Dia baru angkat tangan. Berdasarkan pada hadis Ali bin Abi Talib. Semua hadis-hadis itulah hadis yang sahih. Kalau tuan-tuan buat mana satu di antara 3 tu, kesemuanya betul. Tak ada masalah. Selesai lah. Okey. Cuma kalau tanya saya, hak mana molek? Ini bukan masalah batal tak batal. Hadis sahih berlaku, dapat fadilat berlaku, dapat sunat berlaku. Cuma mana hak molek di antara 3 tu? Saya tetap berkatakan iktiran bit takbir. Lebih baik kita sentakkan Allah, itu lebih baik. Itu lebih baik. Tapi nak buat salah satu daripada 3 tak ada masalah. Cuma sekarang ni mana yang lebih baik? Sebab dia kata iktirana baina raf'ul yadain. Angkat tangan serentak dengan Allah, itu lebih baik daripada kita angkat dulu, daripada kita angkat kemudian. Tapi nak buat mana-mana, saya ulang lagi, nak buat mana-mana tak jadi masalah. Ketiga-tiga berdasarkan pada hadis yang sahih. Nabi buat berlaku tu. Selesai masalah. Okey. Kita pergi lagi. Yustahabbu fit takbir al-umur at-taliyah. Okey, sikit lagi dah. Yustahabbu fit takbir al-umur at-taliyah.
yustahabu lil musalli an la yaksiru at-takbir bihaitsu la yafham wa an la yamtithu bi anna yubalighu fi muddatihi bal ya'ti bihi mubayyinan awal isra fi wal isra fihi aula min muddatin li alla tazul niyah. Kita berhenti setakat ni. Saya sebut tadi, walaupun kita dibenarkan dengan harakat-harakat yang tertentu, maka dia sebut tadi, maka kamu angkat tangan dengan lafaz Allahu Akbar yang tidak terlalu panjang, itu lebih baik. Janganlah Allahu Akbar, tak digalakkan. Dia kata aula taktasir, pendekkan dia. Allahu Akbar cukup. Sebab niat kita ni, dia mari secara lintasan begitu saja. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallimal Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibali yusabbih wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman, ya rabb Ibrahim, Musa wa Isa, ya rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min dhulumatil jahli wan nisyan bi rahmatir rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa abina nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. الإنسان في خسر إلا الذين الصالحات وتواصوا بالحق والصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.